Assalamualaikum, selamat datang ke Ratus Sakinah. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama road tour di tanah perkuburan Islam Ratus Sakinah untuk mengenali dan juga mengenal pasti segala kemudahan yang berada di sini. Jom kita ke pejabat. Okey, jadi dalam kompleks pejabat ini kita ada pertama sekali bilik mesyuarat. Okey. Dan sebelah bilik mesyuarat kita ada pejabat pengurusan. Dan di seberang pula kita ada ruang pejabat lain dan juga dewan serbaguna dalam kompleks pejabat ini. Okey. 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 Okey, jadi di ruang pejabat ini kita ada dua orang kaki tangan daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu saya sendiri sebagai penyelia dan juga Ustaz Nawawi sebagai pembantu penyelia. Di sini kami mengoperasikan pendaftaran jenazah dan juga tempahan kepok pusara lah. Okey, so di sini ialah pejabat pengurusan. Sekarang kita berada di bilik pengurusan jenazah dalam kawasan Ratus Sakinah. Okey, jadi jom ikut saya. Okey, di dalam ini kita ada tempat mandi jenazah, di mana jenazah akan dimandikan di sini. Okey, dan selepas dimandikan di sini, jenazah akan dibawa ke sini untuk dikafankan. Okey, selepas dikafankan terus dibawa ke surau lelaki untuk disolatkan dan seterusnya akan dibawa ke tanah perkuburan. Okey, so di sini kalau tuan-tuan lihat, kita ada peralatan-peralatan ataupun kelengkapan untuk pemandi-pemandi jenazah yang menguruskan ataupun memandikan jenazah dan mengafankan jenazah di sini. Yang pertama kita ada glove sarung tangan. Yang kedua kita ada pelitup muka dan juga kita ada apron. Jadi benda-benda ni adalah perlu sebagai langkah berjaga-jaga kepada pemandi jenazah untuk memandikan jenazah dalam keadaan selamat dan selesa. Okey, sekarang kita berada di surau lelaki Ratus Sakinah, di mana boleh memuatkan dalam sekitar 20 orang kalau tak ada penjarakan. Tapi kalau ada penjarakan, dalam separuh daripada kapasiti lah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kawasan papan kepuk sementara di sini, di mana penggali kubur kita selain menyediakan lubang asas dan lahat di kubur, mereka juga dikehendaki menyediakan ataupun memaku dan memasang papan kepuk sementara, di mana papan kepuk sementara ini akan dipasang di kubur-kubur yang baru, di mana jenazah yang baru dikebumikan akan dipasangkan dengan kepuk seperti ini untuk bagi kemas dan cantik lokasi dan landscape kubur mereka. Okey, di sini seperti mana yang tuan-tuan lihat adalah lot kubur ataupun kawasan petak kubur yang belum digunakan lagi. Tapi kita telah pun menandakan dengan batu-batu lot yang telah ada di sini supaya apabila digunakan nanti, susunan jenazah yang akan dikebumikan di sini akan lebih teratur dan tersusun. Okey, so sekarang kita berada di petak P81. Okey, di mana petak P81 ini adalah petak khas untuk mengebumikan jenazah yang dijangkiti ataupun jenazah COVID-19. Okey, di sini kita ada bahagi dua section, di mana di sini adalah jenazah wanita dan di hujung sana jenazah lelaki. Kita bagi dua. Okey. Jadi di petak ini kalau tuan-tuan lihat kita ada 100 lebih 134 maksimum lot kubur. Jadi boleh memuatkan 134 jenazah di sini. Okey, di sini telah pun dikebumikan seramai 13 jenazah perempuan. Yang mana jenazah ini adalah jenazah yang telah dijangkiti dengan COVID-19 ataupun kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi untuk jenazah perempuan kita ada 13 jenazah. Dan di lelaki, untuk rekod kita, dalam 10 jenazah lelaki telah dikebumikan, jenazah COVID lelaki, di petak khas P81
yang di mana dikhaskan untuk dikebumikan jenazah COVID-19. Sekarang ini kita berada di kawasan kubur, di mana di belakang saya ini adalah petak-petak kubur yang telah digunakan. Okey, di sebelah kanan saya kita ada petak perempuan P94 dan di sebelah kiri saya P97 juga petak perempuan. Di mana kita boleh membezakan kubur perempuan dengan kubur lelaki berdasarkan kepada batu nisan dia. Di mana kalau batu nisan bentuk pipih dan rata seperti inilah kubur jenazah perempuan. Dan kalau batu nisannya berbentuk bulat, itu kubur untuk lelaki. Jom. Jadi di sebelah kanan ini ialah P97, petak kubur perempuan yang telah pun penuh. Jadi kita boleh lihat kebanyakannya telah pun ada batu nisannya dan kepuk pusaranya sendiri. Dan untuk landscape dan juga segala tanaman-tanaman ataupun tumbuhan yang berada di kubur Ratu Sakinah ini telah pun dikawal selia dan dijaga oleh kontraktor pembersihan kita yang dilantik oleh Jawi sendiri. Okey. Di Ratu Sakinah, waris sekiranya ingin membuat batu nisan dan juga kepuk, perlulah berurusan dengan pejabat pentadbiran, di mana di sini segala batu nisan dan juga kepuk pusara telah pun diseragamkan semuanya agar nampak sama dan tiada beza dan juga nampak lebih cantik dan tersusun. Jadi untuk batu nisan kita, di bahagian kepala kita ada nama, arwah, tarikh lahir dan tarikh mati, di mana ada tahun hijrah dan juga tahun Masihi. Dan di bahagian kaki pula kita ada ukirkan nombor lot kubur untuk setiap kubur yang telah dibuat batu nisan. Okey, so sekarang ni kita melawat ke kubur, di mana di belakang saya ini telah pun siap lubang-lubang asas, di mana kedalamannya dalam 2 kaki. Jadi ini antara kelengkapan yang digunakan oleh penggali kubur kita untuk menyediakan lubang asas dan juga lahat di sini. Yang pertama kita ada cok. Okey. Cok ni digunakan untuk kita buat frame dan juga bagi tanah tu rata lah. Seterusnya skop. Kita ada skop. Dan seterusnya kita ada serampang mata 3 ni untuk memecahkan tanah dan juga batu. Okey. Dan seterusnya macam biasalah, kita ada cangkul. Cangkul. Jadi ada 4 peralatan asas yang digunakan oleh penggali kubur kita untuk menyediakan lubang asas dan juga lubang lahat di sini. Jadi ini adalah lubang lahat yang telah disiapkan oleh penggali kubur kita, di mana jenazah akan tiba sebentar lagi untuk dikebumikan di sini. Jadi ini adalah lubang asas kita, di mana di batu ini adalah di bahagian kepala dan seterusnya kaki, dan kiblat adalah menghadap di sini, kiblat. Okey, jadi pada setiap hari memang akan ada jenazah di sini. Contoh pada hari ini, setakat pagi ini dalam pukul 10 lebih, kita sudah ada 5 jenazah berdaftar. 2 lelaki, 2 perempuan dan 1 bayi. Jadi setiap hari penggali kubur perlu menyediakan lubang asas supaya nanti lubang lahat akan disediakan mengikut waktu yang telah ditetapkan, dan kita boleh berjanji dengan waris bila jenazah boleh dikebumikan mengikut waktu yang telah kita tetapkan. Okey, sekarang kita berada di petak kubur lelaki. Okey, jadi kita boleh lihat di mana batu nisannya berbentuk bulat seperti ini. Dan juga macam tadi juga di kubur perempuan, di bahagian kepala akan ada nama arwah, tarikh lahir, tarikh mati dalam tahun Hijri dan Masihi, dan di bahagian kaki kita ada nombor lot kubur yang diukir di batu nisan. Okey, sekarang kita berada di petak jenazah ataupun petak kubur warga asing. Di sini di Ratu Sakinah, warga asing yang telah meninggal di mana mungkin bekerja di sini ataupun menetap di Kuala Lumpur,
sekiranya meninggal boleh dikebumikan di Raudatus Sakinah. Seterusnya kita pergi ke kemudahan yang berikutnya di sini yang terdapat di Raudatus Sakinah, iaitu rumah kaki tangan Raudatus Sakinah, iaitu ada 2 unit yang diduduki oleh penggali-penggali kubur kita. Di mana penggali kubur yang duduk di sini ialah H11, kaki tangan kerajaan di bawah Jabatan Agama Islam dan Persekutuan. Okey, selain daripada petak kubur yang dikatakan baru di sebelah sana, kita juga ada petak kubur lama di sini, di mana di sini kita telah dah penuh. Jadi di sini juga kita ada seperti mana papan tanda ni, fasa 3B dewasa. Dimuatkan di sini jenazah lelaki dan perempuan. Di sini tak tersusun seperti mana di kubur baru. Jadi di sini bercampur antara lelaki dan perempuan lah. Yang penting dia dalam kategori dewasa. So sekarang kita berada di petak baby atau petak bayi P98, di mana di sini jenazah bayi yang gugur dalam kandungan sehinggalah umur 3 tahun boleh dikebumikan di sini. Dan di sini jenazah baby mana-mana kewarganegaraan yang tinggal di KL boleh kebumikan jenazah bayi mereka di sini.